Sekarang okey. Baik. Baik, kita sambung insya-Allah cerita tentang korban. Kita masih bincang tentang hikmah. Kita tadi buat live dari IG saya, sekarang kita sambung dari IG Kasih Nilofa. Baik, kita telah sebut hikmah yang pertama daripada ibadah kurban, iaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau keluarkan kurban, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kesihatan, nikmat mempanjangkan umur kita sehingga kita dapat ada di dalam habis 1 tahun kita masih hidup. Jadi itu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga antara hikmah dan manfaat kita mengeluarkan kurban, iaitu kita menggembirakan hati orang miskin, yang mana kalau kita tengok sendiri dan dengar sendiri, banyak keluarga miskin, banyak orang-orang miskin yang kadang-kadang 1 tahun tak pernah makan daging, tak pernah makan daging kambing ke atau lembu atau apa-apa, tak pernah makan. Sebab apa? Bukan sebab tak beli, sebab tak mampu beli. Miskin, fakir. Jadi kalau masuknya hari raya Idul Adha, perkara itu membawa rasa atau perasaan gembira di dalam hati orang miskin. Sebab itu Nabi SAW dan ulama berkata, sunnah menyembelih kurban, haiwan kurban dibagi di siang, dan makruh menyembelih kurban di malam. Kenapa? Apa hikmahnya? Semua itu kerana mengutamakan perasaan dan kegembiraan hati orang miskin. Ulama berkata, makruh di malam menyembelih haiwan kurban sebab boleh kadang-kadang salah sembelih sebab gelap. Juga kerana di malam biasanya orang miskin tak datang, tidak menyaksikan, tidak melihat waktu kurban disembelih. Jadi di waktu siang, sunnah orang yang ingin menyembelih kurban, dia menyembelih di waktu siang, dibagi supaya orang miskin yang lain semua dapat hadir, melihat dan dapat bahagian daripada daging itu. Jadi antara hikmah yang sangat besar, iaitu menggembirakan hati orang miskin, juga hati keluarga kita sendiri. Sebab kalau kita sembelih seekor kambing atau lembu, kita sunnah makan, sunnah bagi keluarga juga. Seperti mana di dalam hadis, Nabi SAW bahagikan kurbannya 3 bahagian. 1/3 untuk Rasulullah dan keluarga. 1/3 Rasulullah, keluarga dia, isterinya, anak, macam tu, mereka gembira biar mereka di hari raya 3 hari Ayyamut Tashriq. Ayyamut Tashriq yakni hari raya Idul Fitri, 10 Zulhijjah dan 11, 12, 13. 3 hari ini Nabi SAW dia kata, ini hari makan dan minum, haram puasa. Idul Adha, afwan, sorry, Idul Adha. Idul Adha 10 Zulhijjah. Baik, 3 hari setelah Idul Adha, iaitu 11, 12, 13, ini namanya hari At-Tashriq. Dan Rasulullah SAW bersabda, hari At-Tashriq, hari makan dan minum dan gembira. Kita kena happy, gembira dan menggembirakan. Dan kita kena makan. Dan bagus dan sunnah kita membelanja keluarga kita 3 hari itu semua daging kambing makan sampai rasa kenyang, sampai hari-hari makan. Juga
kita gembirakan hati orang miskin. Bagi mereka di 3 hari tu makan kambing, lembu. Kita bagilah, kalau kita bagilah 2, 3 kilo, 4 kilo satu keluarga, biar mereka makan sepanjang 3 hari. Itu sunnah dan bagus. Ini hikmah kurban. Hikmah kurban, Islam tidak suka melihat satu daripada rakyat Islam di hari raya Idul Adha, hari kurban, hari raya raya kurban, tapi tak dapat makan dengan kurban. Allah, itu menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Kerana agama Islam suka menggembirakan hati orang Islam, khususnya di hari kegembiraan, iaitu hari raya, dengan kurban ini. Jadi Nabi SAW bahagikan kurbannya 3 bahagian. 1/3 untuk keluarga, 1/3 yang kedua untuk jiran dan kawan baiknya, kawan rapatnya dan jiran yang miskin dibagi. 1/3 yang ketiga, Nabi SAW memberinya kepada orang miskin hatta yang jauh. Dan kurban ini yang perbezaan antara kurban dan zakat. Kalau zakatul fitri, sebab itu ini antara hikmah menggembirakan hati orang miskin di hari raya dengan kurban, iaitu di hari raya Idul Fitri kita menggembirakan hati orang miskin dengan duit, atau dengan beras, atau dengan tepung, sebagainya. Kita bagi zakat Idul Fitri. Kalau di hari raya Idul Adha, kita gembirakan hati orang miskin dengan kurban, dengan daging. Tapi perbezaan antara zakatul fitri dengan al-udhiyah, iaitu kurban, iaitu kurban ini lagi menggembirakan dan kegembiraannya lagi luas. Macam mana lagi luas? Sebab dengan kurban ini kita boleh memberi hatta kepada orang kaya. Jadi kita boleh buat kenduri, kita boleh belanja, hatta kawan kita, jiran kita, walaupun dia orang senang, kita boleh bagi dari daging kurban. Tidak mesti, tidak syaratnya dimiskin. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih bagus, kita mengutamakan orang miskin dan yang dhaif. Tetapi tidak masalah kalau ingin memberikan kepada orang yang senang. Baik, jadi ini adalah saya rasa hikmah yang paling besar, iaitu gembirakan hati orang miskin di hari raya. Kita bagi daging, kita gembirakan mereka dengan bagi mereka makan daging di hari raya. Sebab seperti mana kita dah kata tadi, banyak keluarga orang miskin yang susah sangat mendapatkan daging atau makanan daging di hari raya dan di hari-hari yang lain. Jadi sekurang-kurangnya di hari raya kita gembirakan mereka sekali dengan orang-orang yang lain. Sebab agama Islam ini sentiasa mengajak kita untuk mengkenyangkan perut orang miskin dan memberi makanan kepada orang miskin. Hatta pernah Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Ya Rasulullah, maksudnya apakah amalan yang terbaik sekali di dalam Islam? Ceritalah kepada kami ya Rasulullah, Islam yang terbaik macam mana? Dengan ringkas Nabi SAW jawab, tut'imut ta'am. Ini jawapan yang pertama, memberi makanan, mengenyangkan perut orang miskin. Tut'imut ta'am, satu. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau memberi salam, mengucap salam kepada kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kenal. Ini Islam yang terbaik. Kalau kamu orang yang bermurah, sentiasa infak, sentiasa sedekah, sentiasa memberi makanan kepada orang miskin, maka kamu muslim yang terbaik. Kamu dikiranya muslim yang terbaik. Tidaklah muslim yang terbaik iaitu orang yang kedukut mengeluarkan kurban di hari raya Idul Adha, tapi dia mampu. Jadi ibadah kurban ini bukan seumur sekali, macam akikah. Akikah seumur sekali, tapi udhiyah tak, sunnah setiap tahun.
antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kepada orang yang senang boleh mengeluarkan kurban tapi dia tak buat, dia mampu, dia senang, dia kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "Man lam yudahhi fala yaqrab musallana." Allah, hadis itu cukup menakutkan orang yang senang. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuknya hari raya Idul Adha tetapi dia tidak mengeluarkan kurban lillahi ta'ala, maka janganlah dekat daripada musalla kami. Yakni Nabi SAW melarang dia datang solat hari raya sekali dengan dia. Tapi ulama kata itu bukan maknanya Nabi SAW melarang betul-betul jangan datang. Itu sahaja yakni cara Rasulullah SAW menegur dan menakutkan orang yang senang, yang mampu tapi kedukut atau tak ambil berat, tak perhatikan kepada perkara ini. Perkara ini amat mulia. Setiap satu orang Islam, baguslah dia keluarkan korban. Dia kena keluarkan korban, manfaatnya terlalu banyak. Hikmahnya sangat besar. Faedahnya luar biasa. Untuk diri kita, juga untuk keluarga dan untuk masyarakat. Bahkan untuk akhirat kita juga. Di akhirat pun, subhanallah, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, korban-korban ini akan melajukan atau mencepatkan perjalanan kita atas jambatan as-sirat kepada syurga. Siapa-siapa yang ada banyak korban. Jadi ada orang tanya, adakah setiap satu orang dalam keluarga dia kena keluarkan korban atau seekor kambing cukup untuk satu keluarga? Baik. Ulama sudah bincang sebenarnya dah lama tentang perkara ni. Dan mereka menjawab dengan al-udhiyatu atau al-qurban, ibadah kurban ini sunnah kifayah. Apa hukum ibadah kurban? Kita dari hukumnya kita boleh tahu cukup atau tidak. Hukum ibadah Quran sunnah muakkadah kifayah. Sunnah muakkadah maknanya selalu, jangan tinggalkan setiap tahun. Ini sunnah muakkadah. Kifayah, sunnah kifayah, yakni kalau ada satu keluarga, mereka tinggal di satu rumah dan yang ada di dalam rumah di bawah, contohnya bawah nafkah mereka anak atau adik-beradik yang kecil, dan mereka tinggal di satu rumah. Jadi bolehlah ketua keluarga tu, ketua rumah itu mengeluarkan satu ekor kambing, insya-Allah jadi untuk satu keluarga. Jadi untuk satu keluarga. Tapi di sini kita perlu menjelaskan satu benda yang amat penting juga, iaitu apa maksud ulama dengan perkataan cukup untuk satu keluarga. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang faqih yang sangat hebat di dalam mazhab Syafi'i dan pendapatnya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Juga Al-Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Beliau berkata, sunnah kifayah, yakni kalau ada satu orang keluarkan seekor kambing untuk satu keluarga, cukup untuk satu keluarga, itu maknanya yang lain tidak diminta lagi dari mereka dah. Permintaan dari agama dari mereka keluarkan korban, jatuh dah, habis. Yakni kalau satu keluarkan korban daripada mereka, yang lain tak diminta lagi. Tak apa. Syariat Islam tidak diminta dari mereka lagi. Tak apa. Kamu tak keluar, tak apa. Yakni kamu tidak, yakni maknanya kamu tidaklah meninggalkan ibadah. Kamu semua baik. Yakni maknanya kamu tidak diminta dari kamu. Tetapi tentang bahala ni untuk orang yang keluarkan. Kalau ayah, bahala semua untuk ayah. Bahala untuk ayah sebab dia yang keluarkan korban. Seekor kambing
Tak boleh bahagikan bahalanya untuk 7 orang atau untuk yang lain-lain. Bahalanya untuk orang yang keluarkan. Ini maksud sunnah kifayah. Kalau kita pernah dengar fardu kifayah, lebih kurang. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Macam salat jenazah. Kalau ada orang Islam salat jenazah, yang lain yang duduk di rumah atau yang duduk di masjid tak bangun salat jemaah dengan orang salat jenazah, ada jenazah masuk masjid, orang Islam yang di masjid atau di surau salat jenazah, yang duduk tak solat, dosa ke? Tak dosa, sebab salat jenazah sudah berlaku, tapi dia dapat pahala. Kenapa pula dapat pahala? Dia tak dapat pahala sebab dia tak solat jenazah, dia duduk. Tapi apa faedah? Jadi apa faedah? Itu namanya fardu kifayah. Kalau ada bahagian orang Islam melakukan perkara tu, maka dosa jatuh, tidak jatuh dosa kepada yang lain. Bila jatuh dosa kepada semua, jika semua orang Islam tak salat jenazah atas satu jenazah, itu semua dosa lah. Tapi kalau ada satu atau dua salat jenazah, habislah umat Islam semua tak dapat dosa. Tapi dapat ada bahala? Tak boleh. Bahala untuk orang yang melaksanakan fardu kifayah. Macam tu juga sunnah kifayah. Sunnah kifayah, bahalanya untuk orang yang melaksanakan. Untuk keluarga, bahalanya. Tapi dari keluarga yang lain, okey, mereka tak diminta lagi lah dari mereka keluarkan korban. Tapi apa yang lebih afdal, yang lebih bagus, yang lebih sempurna? Yang lebih sempurna, setiap satu orang daripada dari anak, dari keluarga, keluarkan korban. Itu yang terbaik sekali. Baguslah ayah keluarkan korban, satu kambing untuk ayah, satu kambing untuk anak, satu kambing untuk isteri, untuk ibu. Mereka keluarkan korban, setiap satu bagi kepada orang miskin. Itu baik. Itu baik sangat, dan itu cara yang lagi sempurna. Ada orang tanya ni, kalau korban kambing tapi dibayar oleh 2 orang. Tak boleh. Kalau satu kambing dibayar untuk 2 orang, dia bahalanya untuk satu. Waktu sembelih itu nanti nak sebut nama apa? Kena sebut nama satu orang. Ini korban si fulan, satu saja, jangan sebut 2 nama. Jangan niatkan waktu sembelih untuk 2 orang, atau kambing itu jadi daging biasa, bukan korban. Jadi satu kambing, ulama kata dia tidak cukup untuk lebih dari satu orang sahaja. Satu kambing untuk 1 orang. Lembu dan unta bolehlah 7 orang berkongsi sama-sama, tapi tak boleh lebih dari 7. Tak boleh lebih dari 7. 7 orang boleh, yakni 7 bahagian, 1/7. Okey, kalau ada 7 orang share dalam 1 ekor lembu atau unta, boleh niat mereka masing-masing. Macam ada 1 orang niatnya kurban, ada 1 orang niatnya akikah, ada 1 orang niatnya nak makan je, tak niatnya apa-apa pun. Yang keempat pun niatnya sedekah sahaja. Boleh. Niat mereka jika berbeza, boleh, tak ada masalah. Tidak syarat 7 orang itu niat mereka kurban. Itu tidak syarat. Jadi ini antara bahagian daripada antara hukum kurban. Yang tadi kita cerita apa? Yang untuk mengenyangkan perut orang miskin. Itu perkara atau hikmah yang sangat mulia. Sunnah, orang yang mampu sembelih, dia sembelih sendiri. Kalau dia mampu, sunnah di sembelih sendiri. Tapi kalau yang mempunyai korban itu perempuan muslimah, maka disunnahkan baginya wakilkan orang lelaki lain. Sunnah bagi perempuan jangan sembelih sendiri, bagi kepada lelaki untuk sembelih. Itu yang lebih afdal. Jadi ibadah korban muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat hebat di dalam Islam. Jadi hendaklah setiap satu orang daripada kita semua mengambil perkara itu dengan berat. Jangan dia fikir ibadah korban ini hanya untuk orang kaya yang sangat, tak. Hatta orang yang biasa,
macam zaman sahabat, hatta kita nampak sendiri ada bahagian ulama yang keadaan mereka biasa tapi mereka mengagungkan syiar Allah. Dan kalau masuk hari raya mesti akan korban. Mereka mesti akan korban walaupun seekor kambing. Tapi kalau orang tak mampu, tak apalah, dimaafkan. Tidak perlu pun dia pinjam duit. Tidak perlu orang itu pinjam duit untuk beli korban. Walaupun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal lain. Ini mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tak, dia kata kalau kau mampu membayar hutang nanti, pinjam. Daripada caranya sangat memuliakan ibadat korban. Imam Ahmad bin Hanbal pendapatnya, dia kata bolehlah pinjam. Kalau sebab waktunya 3 hari saja, 4 hari. Dia ibadah yang setahun sekali. Dalam sepanjang tahun bolehlah bayar hutang. Jadi dia kata kalau kamu orang yang mampu sahaja di waktu hari raya je kamu tak ada duit, tapi kamu mampu bayar hutang, dia kata apa? Ambil pinjam duit, beli korbankan di hari raya. Masya Allah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal yakni lagi menggerakkan semangat kita dan yakni tidak memaafkan orang tidak keluar korban. Bahkan Al-Imam Syafi'i, imam kita, apa yang dia kata? Dia kata la urakhis, aku tidak maafkan. Imam Syafi'i dia kata, aku tidak maafkan orang yang mampu di hari raya tidak mengeluarkan korban. Ini kata yang yang tegak sikit daripada Imam Syafi'i. Dia kata la urakhis, al-qadir min al-udhiyah. Aku tidak memaafkan, tidak memberi izin untuk orang mampu tapi tidak keluarkan korban. Ini sama, lebih kurang sama macam sabda Rasulullah SAW yang dia kata apa? Jangan dekatkan daripada surau kita, jangan dekat daripada musalla kita, dari masjid kita, jika kamu tak keluarkan korban. Ini sangat sangat menegur kepada orang yang mampu tetapi tidak mengeluarkan korban. Ini ada soal, kalau dari kecil ibu bapa tak mampu buat akikah, bila dah besar kita nak buat sendiri, niatnya kita nak akikah atau kurban? Mohon pencerahan dari Ustaz. Baik, tentang hukum akikah, kalau ibu bapa tak mampu atau mereka mampu tapi tak buat, tak mesti mereka tak mampu, ibu bapa kita tak mampu. Walaupun mereka mampu tapi mereka sendiri tinggalkan, tak buat akikah. Mungkin mereka jahil, tak ada ilmu, atau mereka tak ambil berat tentang perkara tu, ambil macam biasa je, tak buat akikah untuk kita. Sunnah kita buat akikah untuk diri kita sendiri lepas kita besar, walaupun kita tak ada anak. Pernah ada satu kali saya sendiri hadir bersaksi, ada satu syekh, ayah ibu bapanya tak buat akikah. Ibu bapanya orang biasa tapi dia Masya Allah belajar ilmu jadi doktor. Nanti dia buat akikah, saya ada waktu tu. Dia jemput ulama datang. Nanti ulama yang ada di waktu tu mereka kata, mana bibi itu nak tahnikkan dia. Tapi dia orang besar. Dia kata aku akikah ni untuk saya. Jadi hatta kalau kita besar, kita boleh buat akikah untuk diri kita sendiri. An-Nabi SAW pernah membuat akikah untuk dirinya sendiri. Nabi SAW selepas menjadi Nabi, dapat umur 40 tahun lebih, Nabi SAW buat akikah untuk dirinya sendiri. Jadi itu boleh, kita sunnah selama kita masih hidup, kita sunnah buat akikah untuk diri sendiri. Ini satu. Tetapi kena perhatikan, jangan buat satu ekor serentak sekali akikah dengan kurban. Itu tak boleh. Kena buat satu ekor kurban, satu ekor akikah. Tak boleh di dalam satu ekor kumpulkan dua niat, akikah dengan kurban. Itu tak boleh. Ini fuqaha kata kerana udhiyah, kurban ini sunnah yang dimaksudkan, sunnah asin, dan akikah juga sunnah yang dimaksudkan, sunnah yang asin. Jadi tak boleh campur sama-sama. Jadi ini hukumnya. Baik, ada lagi soalan? Apa dia? Baca. Boleh tak lakukan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Baik. Boleh melakukan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baik.
masalah atau soalan ini ada khilaf antara ulama 4 mazhab. Al-Jumhur mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, tiga-tiga mereka membolehkan. Boleh, mereka kata boleh kita keluarkan korban untuk orang yang mayat, yang sudah meninggal. Dan bahalanya sampai insya-Allah. Mereka kata bahala sampai. Dan kita membahagikan dagingnya sama seperti apa-apa korban-korban yang lain. Tapi mazhab kita Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab kita tidak memberi. Dia kata tak boleh. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia kata kalau tak ada wasiat atau orang yang meninggal tidak meninggalkan harta dengan namanya keluar dari duitnya, maka tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada wasiat. Barulah keluarkan korban untuk dengan namanya. Tapi untuk sembelih bukan dengan niat korban. Kalau kita nak sembelih seekor kambing atau lembu, kita nak bahagikan dagingnya kepada miskin-miskin bukan dengan niat kurban udhiyah yang di hari raya Idul Adha. Dan kita menghadiahkan bahala sedekah, itu bukan bahala kurban, bahala sedekah. Sedekah macam biasa itu boleh je, bila-bila, bukan sepanjang tahun boleh. Bila-bila kita boleh sembelih seekor kambing, seekor lembu, kita hadiahkan. Ini bahalanya kita akan sedekah atau buat kenduri, bahalanya untuk orang yang meninggal, itu boleh. Tapi dengan niat kurban, dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i tidak memberi. Mereka tidak mengizinkan kecuali kalau ada wasiat. Tetapi macam lajnah mufti di Mesir sebagainya, mufti-mufti di macam mufti di Al-Azhar, mereka fatwakan orang dengan mendapat 3 mazhab itu. Sebab 3 mazhab mereka setuju, mereka bagi. Hanya mazhab Syafi'i saja yang tak bagi. Jadi boleh je, kita boleh meniru, kita boleh tiru mazhab yang lain dengan kita buatlah korban untuk ibu bapa kita, untuk nenek, untuk atuk, itu pun perkara baik. Walaupun kita mazhab Syafi'i. Walaupun kita mazhab Syafi'i, kita tidak perlu keluar dari mazhab Syafi'i ikut mazhab lain, tidak perlu. Kita sahaja tiru. Sebab itu kita pegang mazhab Syafi'i, cuma bahagian perkara kita boleh tiru di dalam masalah itu sahaja mazhab yang lain. Itu bukan kita keluar atau tinggalkan mazhab kita. Kita namanya tiru sahaja. Khususnya kalau perkara itu lebih baik atau perkara itu manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk negara, manfaat untuk orang miskin, itu lagi bagus. Macam contohnya untuk mengeluarkan zakat dengan harta. Ini khilaf. Banyak ulama yang tidak memberi izin. Banyak ulama yang tidak membenarkan perkara ni. Iaitu apa? Keluarkan zakat dengan bayar. Mazhab kita Syafi'i, kita kena keluarkan tepung atau beras. Tapi sekarang kita ramai, hatta kita yang ikut mazhab Syafi'i, kita pun amalkan pendapat yang bukan mazhab Syafi'i, iaitu kita keluarkan duit. Sebab apa? Sebab ini yang maslahat dan yang lebih baik untuk masyarakat dan orang miskin sekarang. Baik. Akikah wajib dimasak ke sebelum edah? Tidak wajib. Tidak wajib akikah untuk masak. Boleh kita bagi hadiah sebagai sebelum masak, kita boleh pun masak. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Kurban juga, kurban kita boleh buat kenduri, kita masak macam yang biasa-biasa di surau, macam mereka masak, bagi masak. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i kita lagi sunnah, lagi afdal kita memberinya naik sebelum masak. Daging sebelum masak. Kita nak bagi macam mana? Naik daging. Daging mentah. Sebelum masak daging mentah. Mentah. Kita sunnah bagi orang miskin daging mentah. Yani tak masak lagi. Sebab apa? Fuqaha, yakni mereka fuqaha ini, ulama fuqaha, mereka pandang kepada apa yang lebih afdal, apa yang lebih bagus untuk orang miskin tu. Jadi mereka kata kadang-kadang yang orang yang miskin itu dia bukan yang nak masak daging sup. Dia mungkin nak masak lauk. Jadi kita bagi dia daging, biar dia masak dengan caranya. Itu lagi dia gembira, lagi dia selesa, lagi dia suka. Tak mungkin pun kalau kita dah masak, kita bagi dia, mungkin dia tak suka cara masak tu. Mungkin dia tak makan pun. Semua tu tak mustahil. Jadi fuqaha pilih cara yang terbaik, mereka kata bagi daging terus.
Kita bagus bagi orang miskin daging macam 1 kilo, 5 kilo ke berapa. Kita tengok berapa keluarga tu besar, kita bagilah 5 kilo, 3 kilo. Keluarga tu kecil, kita bagi 2 kilo. Itu yang lebih afdal. Ada soal lagi? Boleh. Korban di negara sendiri atau negara-negara yang lebih ramai orang miskin. Baik. Kalau negara kita dah ada banyak orang yang buat korban di negara kita sampai yakni mereka insya-Allah akan bagi kepada yang lagi ramai orang miskin di negara kita, dan negara yang lain lagi miskin, lagi dhaif dan lagi akan membantu, jadi boleh je. Dan bagus kita keluarkan korban kita kepada negara yang lain. Dan ini ulama semua bersetuju, iaitu bila kita hantar duit kita kepada luar negara atau kepada pertubuhan, kita suruh mereka buat korban di macam di negara Palestin atau di negara Yaman atau di negara Somalia atau Afrika, Burma, Syria, di mana-mana, hatta kadang-kadang negara yang tak disebut, kadang-kadang negara tak disebut dengan sebagai negara miskin, tapi kadang-kadang ada bahagian taman di sana atau bahagian negeri di sana miskin juga. Jadi kita bagus bagi kepada mereka di sana. Itu macam sesuai dengan hikmah korban ini. Hikmah korban, kita nak umat Islam semua gembira, umat Islam semua rasa daging kambing. Kita nak mereka semua rasa daging kambing ke lempu unta di seluruh dunia umat Islam. Jika anak ingin melakukan, ini sudah. Jika anak ingin melakukan korban untuk ibu bapa yang masih hidup, ibu bapa akan dapat pahala tak ustaz? Baik. Yang pertama sekali, siapa nak buat korban untuk orang lain, tak kisah itu ibu bapa atau anak atau siapa-siapa, yang penting orang itu mukallaf, berakal, dewasa, kita tak boleh melakukan korban dengan namanya tanpa dia memberi izin kepada kita. Kita kena bagi tahu, wahai sefulan, kalau ayah, wahai ayah, izinkan saya mengeluarkan korban tahun ini untuk kamu. Jadi ayah mengizinkan, barulah kita keluarkan korban. Bahalanya untuk ayah. Bahalanya untuk ayah. Baik, bagaimana fuqaha berkata, bagaimana kalau kita keluarkan korban untuk ayah tanpa ayah memberi izin? Ulama kata dua-dua tak jadi. Tak jadi untuk dia yang keluarkan korban, tak jadi untuk ayahnya. Daging biasa je, makan je, bukan korban. Yang ni tak dapat bahala korban sebab tak memberi izin. Jadi wakalah ini namanya korban dengan wakil. Jadi dia kena ada wakil, dia kena ada izin, dia kena bagi izin walaupun itu ibu bapa. So pencerahan tadi kalau macam ayah dah meninggal, Ustaz, kalau pencerahan tadi kalau ayah dah meninggal, korban tu wajib duit ayah yang meninggal, itulah, right? Ya, kalau orang yang meninggal yang tadi, dia dalam dua keadaan saja dalam mazhab Syafi'i. Dalam dua keadaan saja kita boleh korban dengan namanya orang yang meninggal. Kalau dia tinggalkan duit dia, dari duit dia kita keluarkan, dia dah tinggalkan duit ni. Kalau aku meninggal, dia macam ada wakaf. Kalau aku meninggal, setiap tahun keluarkan korban. Okey, kita jalankan wasiatnya. Atau dia wasiah, dia tak tinggalkan duit, tak tinggalkan sedekah jariah, cuma dia kata, wahai anakku, aku wasiahkan kamu keluarkan korban setiap tahun untuk saya. Yang ni dari harta kamu lah, wahai anak, dari duit kamu, wahai anak. Jadi anak itu baik, setiap tahun nanti dia keluarkan. Dia kata, ayah dah bagi wasiat, jadi khalas, dia dah izinkan, jadi dia keluarkanlah, dia keluarkan korban. Kalau kita yang banyak yang bayarkan korban tapi letak nama ibu, boleh? Boleh, tapi kena minta izin dari ibu, bagi tahu.
Jadi ibu kena kata kepada kamu, aku izinkan kamu keluarkan korban untuk saya, ganti saya. Tak apa, duit kita tak ada masalah. Sebab hatta Nabi SAW ini antara perkara sunnah yang perlu kita semua belajarnya dan mengamalkan. Iaitu apa? Kadang-kadang orang kaya dia boleh dia keluarkan macam 5 ekor lembu atau 10 ekor kambing. Tapi yang lebih bagus apa? Yang lebih bagus dia keluarkan 1 ekor untuk dirinya dan keluarga. Nanti yang 9 tu dia bahagikan kepada kawan dia. Dia kata, aku keluarkan korban ni untuk kawan saya sana. Satu ekor kambing ni untuk kawan saya sana yang miskin, yang macam tu. Dia sekarang membuatkan kawan-kawan dia semua, hatta yang tak mampu nak keluar korban, semua dapat buat korban tahun ini. Jadi orang kaya bagus buat ini. Ini idea atau nasihat dari saya kepada orang yang senang, yang boleh buat korban banyak. Boleh kamu kira macam 10, 20 nama keluarga yang miskin macam tu, bagi mereka dengan nama mereka. Aku izinkan saya keluarkan korban dengan nama kamu, nanti keluarkan korban. Yang lagi bagus, bagi dia seekor kambing terus keluarga tu keluarkan. Tapi simpelnya dengan aku memberi, macam Rasulullah SAW di satu hari Rasulullah dapat hadiah banyak kambing, orang bagi dia hadiah. Jadi Rasulullah suruh satu sahabat, dia kata sini, macam orang dapat bahagikan duit, dia bagikan kambing. Dia kata, dia sebutkan fulan. Setiap satu bagi seekor kambing. Suruh dia korbankan dia tahun ini. Jadi sahabat itu miskin, tak mampu buat sendiri. Jadi dapat, Masya Allah, Rasulullah bagi saya kambing. Jadi dia korbankan dia. Dia dapat makan 1/3, dia guna untuk keluarganya. Jadi dia gembira, dia pun gembirakan orang lain. Dia pun kalau nak letak kambing tu semua di rumah, boleh dimakan. Cuma dia wajib kena keluarkan sedikit sahaja untuk orang miskin, walaupun macam 1 kilo. Dia kena keluarkan sikit. Tapi yang lain, kalau dia nak makannya semua, dia dapat pahala korban. Dia dapat pahala korban dan dia boleh makan. Khususnya kalau keluarga tu memang miskin, duduk makan je lah. Makan je lah. Cuma kalau nak pahala lagi banyak, keluarkan sedekah sedikit juga. Boleh tak daging korban diberi kepada orang-orang bukan Islam? Fatin Syahian yang Lepas tu tulis apa? Dia jawabkan yang dia tulis je. Baik, Ustaz, boleh tak daging korban diberi kepada orang-orang yang bukan Islam? Kalau amalan, ada bahagian pendapat bahagian fuqaha, mereka kata tak apa, khususnya kalau dia jiran atau keluarga, macam saudara, sepupu, dia bukan Islam. Jadi ada bagian ulama membolehkan. Yakni kita bagus buat itu khususnya kalau kita boleh, kita rasa perkara itu melembutkan hatinya kepada Islam dan perkara itu menjadi asbab jadi damai dan perasaan selesa kita sama mereka, khususnya kalau mereka jiran, mereka bukan Islam. Jadi ada bahagian fuqaha bolehkan perkara ini. Sebab Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar Siddiq, binti Abi Bakar Siddiq. Dia kata, ya Rasulullah, ibuku, ibu dia bukan Islam lagi, tapi bukan isteri Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Ibu dia kata, dia datang nak ziarah saya di Madinah, boleh saya terima dia sebagai tetamu di rumah? Nabi SAW dia kata, ahsini ilaiha, ihsankanlah kepada ibu kamu, buatlah kebaikan kepada ibu kamu. Jadi ulama berkata, Rasulullah suruh kita ihsan kepada orang. Jadi dari daging kambing pun, korban kita, kalau kita tengok pun ada manfaatnya, ada kebaikan juga kepada orang, kita boleh bagilah. Kita ikut pendapat ini, boleh. Selain daripada tidak boleh potong kuku, apa amalan yang boleh dan tidak boleh dibuat? Yang ingin melakukan amalan korban, kuku tak bukan tak boleh, dia makruh sahaja. Dia makruh, dia bukan bukan sehingga tak boleh. Kuku dengan ini, wa yusannu li muridiha alla yuzila sya'rahu wala dhufrah. Sunnah bagi orang yang ingin mengeluarkan korban, tidak memotong kuku dan rambutnya.
makruh. Perkara itu makruh kerana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau kamu telah melihat hilal anak bulan Zulhijjah, yakni maksudnya bulan Zulhijjah, iaitu 1 daripada 10 hari Zulhijjah, dan kamu ingin mengeluarkan kurban, maka hendaklah kamu jangan memotong rambut dan kuku kamu. Maka perkara itu makruh, yakni rambut semua, kepala, janggut, misai, kecuali ulama kata kecuali kalau perkara tu macam wajib, macam khitan, sunat, macam mereka itu boleh potong. Atau perkara tu perkara yang sunnah, macam di hari Jumaat sunnah orang potong rambut sebagainya. Jadi dia kalau perkara tu sunnah macam di hari Jumaat, dia boleh buatnya. Itu sahaja yang tapi yang bagus sepanjang itu dia kena banyak memberi makanan kepada korban itu supaya korban itu jadi besar. Kalau kita dah niat nak buat korban tapi pada masa dah tiba masa nak korban, bajet kita dah lari sikit, jadi tak apa ke kalau kita tak teruskan niat korban tadi tu. Yang ni duit macam kurang kan sebelum itu. Dia kalau tak mampu, sampai tak mampu, memang dimaafkan. Tapi kalau masih bukan teruk sangat, masih mampu, buatlah korban dengan niat Allah gantikan yang lagi banyak. Ini nasihatlah. Buat korban insya-Allah dengan niat, abaikan niat, insya-Allah Allah akan gantikan. Sebab apa? Sebab kamu melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kurban, ibadah kurban. Sebab itu tadi kita kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata bukan kalau tak mampu, kalau tak ada duit langsung pinjamlah duit. Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i jangan pinjam, dia kata jangan pinjam. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dia kata kalau kamu mampu bayar hutang itu, kalau mampu bayar hutang, jadi bolehlah ambil hutang, keluar korban, dan insya-Allah Allah akan bantu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hatta pendapatnya tentang akikah, dia kata siapa-siapa yang tak keluarkan akikah, maka aku rasa kalau dia pinjam, aku jamin Allah akan ganti dia. Kenapa dia buat macam tu? Dia kata macam tu sebab Imam Ahmad bin Hanbal dia kata kerana dia pinjam bukan untuk main, bukan untuk perkara lalai, perkara yang tak ada manfaat, perkara yang dia ingin menzahirkan syiar Islam, iaitu akikah atau kurban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baik, akhirnya siapa-siapa yang tak mampu sembelih sendiri, dia wakilkan orang lain sembelih, sunnah baginya hadir waktu mereka menyembelih. Tapi kalau mereka buat korban itu dekat daripada rumahnya, dekat daripada yakni dia boleh hadir di tempat itu. Sebab Nabi SAW suruh Sayyidatina Fatimah, dia duduk di rumah dan dia wakilkan orang sembelih korbannya. Nabi SAW dia kata tak keluar walaupun anaknya perempuan. Rasulullah SAW suruh dia keluar, tengok korban kamu waktu disembelih, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kamu sebelum darahnya jatuh atas tanah. Sebelum darah korban itu mengalir kepada tanah, kepada basir, Allah akan ampunkan dosa kamu. Ada satu sahabat dia kata, ya Rasulullah, namanya Imran bin Husain, ya Rasulullah, adakah bahala? Dia rasa hebatnya korban ni sebelum darahnya jatuh kepada tanah dah diampuni dosa. Dia kata, ya Rasulullah, adakah ini khas untuk keluargamu? Dan sesungguhnya memang keluarga kamu layak mendapatkan kelebihan ini, atau ini untuk orang Islam semua? Rasulullah SAW dia kata, ini untuk kita, yakni keluarga saya, dan untuk umat Islam semua. Yakni siapa keluarkan korban, waktu menyembelih korban itu sebelum darahnya jatuh kepada tanah, Allah telah ampunkan dosanya. Jadi bahala-bahala dan hadis-hadis yang menceritakan tentang ganjaran dan bahala dan kelebihan korban
betul-betul dia membuatkan kita bersemangat, merasa gembira, merasa happy dengan itu, dan merasa bermurah hati dengan perkara itu. Dan sebelum kita mengakhirkan kuliah, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kasih Nilofa kerana banyak memudahkan kerja, orang Islam dengan apa, yang melakukan menjadi wakil untuk ibadah korban ini. Jadi siapa-siapa kita jemput semualah. Mudah-mudahan kita semua yang sedang penonton sekarang, insya-Allah semua mampulah. Insya-Allah semua mampu, walaupun seekor kambing bolehlah korban melalui Kasih Nilofa. InsyaAllah dapat semua ganjaran dan pahala ni, dan kita meniru sunnah Rasulullah SAW dan syiar Islam. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki dan menguatkan kita, memberi taufik insyaAllah, agar kita insyaAllah tahun ini semua kita insyaAllah yang sedang penonton dan keluarga kita semua keluarkan korban insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Siapa yang bersedia boleh tulis siap insyaAllah. InsyaAllah. Ini cik ada soal, mohon pencerahan. Selama ini saya buat atas nama ibu tapi tak minta izin. Ada ini apa, kena minta izin, kena ada wakil. Ibu meninggal ke atau hidup? Kalau meninggal, insya-Allah yakni ikut mazhab bukan mazhab Syafi'i, yakni jadi. Tapi kalau dia hidup, ini yang ulama Syafi'i ketatkan syarat ini. Kalau dia hidup, kena ada izin, sebab perkara tu tidak susah. Kita boleh call lagi sekarang, kita boleh call, boleh WhatsApp, boleh semua, dia bagi izin. Jadi kalau ikut mazhab kita, mereka kata tak jadi. Kalau ikut mazhab Syafi'i, mereka kata tak jadi. Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Khalas? Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah.